kawan-kawan, nama saya Ryan. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang buku yang bertajuk Memilih Menantu. Kalau kawan-kawan ingin tahu, marilah kita sama-sama membaca. Pada zaman dahulu, negeri Brunei selalu didatangi oleh orang-orang Arab. Mereka berniaga kain, barang kemas, minyak wangi, batu permata, rempah-rempahan dan sebagainya. Urus niaga mereka ada dengan bertukar-tukar barangan. Barang-barang perniagaan mereka merupakan sesuatu yang baru dan menakjubkan orang-orang Brunei. Di samping berniaga, mereka juga mengambil kesempatan menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang Brunei. Ada juga antara orang-orang Arab itu berkahwin dengan orang-orang Brunei. Orang-orang Brunei sangat suka kepada orang-orang Arab kerana mereka dipandang mulia dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mereka juga mempunyai budi pekerti yang baik. Ramailah ibu bapa yang bercita-cita hendak menjodohkan anak-anak gadis mereka dengan orang-orang Arab. Biarpun perbezaan umur antara anak gadis dengan lelaki Arab itu terlalu jauh jaraknya, itu tidak jadi ukuran. Mereka inginkan keturunan campuran yang biasanya mempunyai wajah yang jelita. Tersebutlah kisah Pak Sahak yang tinggal di salah sebuah kampung di kampung air. Pak Sahak mempunyai 3 orang anak gadis yang cantik. Ramai pemuda di kampung Pak Sahak datang meminang anak-anak Pak Sahak. Pinangan mereka ditolak atas alasan dia akan menjodohkan anak-anak gadisnya dengan orang-orang Arab. Setelah beberapa lama, anak-anak gadis Pak Sahak semakin dewasa. Orang-orang Arab belum juga datang meminang. Anak-anak gadis Pak Sahak berasa khawatir akan menjadi anak dara tua. Tanpa pengetahuan Pak Sahak, anak-anak gadisnya sudah punya pilihan hati. Mereka mendesak kekasih-kekasih mereka untuk menghantar pinangan dengan harapan supaya fikiran bapa mereka akan berubah. Kekasih-kekasih mereka tidak berani kerana takut pinangan mereka ditolak. Akhirnya, ketiga-tiga kekasih anak Pak Sahak iaitu Daus, Jali, Bahar dengan ketiga-tiga anak gadis Pak Sahak berbincang untuk meminang mereka. Daus, Jali dan Bahar mengajak anak-anak gadis Pak Sahak untuk berkahwin lari. Anak-anak gadis Pak Sahak tidak setuju. Bagi mereka, syarat itu bukan saja memerlukan keluarga, tetapi bertentangan dengan adat Islam orang-orang Brunei. Kalau begitu, tunggu saja bapa kamu meninggal dunia, kata Jali. Saya ada satu cadangan, kata Daus. Apa dia, soal Bahar? Mereka memandang kepada Daus. Apa kata kalau kita menyamar seperti orang Arab, cadang Daus. Kalau begitu, bagaimana caranya? Soal Jali pula. Kita merambat di hadapan rumah Pak Sahak dengan memakai pakaian ala Arab. Tapi, kamu mestilah belajar sepatah dua akan kurapa Arab, cadang Daus lagi. Kalau begitu, kami setuju, kata Bahar sambil ketawa terbahak-bahak. Bagaimana pula kamu? Soal Daus pula kepada kekasih-kekasih mereka. Kami juga setuju, kata mereka. Tetapi ini adalah rahasia dan kamu juga harus memberi kerjasama, kata Daus lagi. Pada suatu malam, ketika cuaca cerah dan bulan terang, anak-anak gadis Pak Sahak mengajak ibu dan bapa mereka duduk-duduk di pantaran yang kononnya hendak menikmati keindahan pada malam itu. Daus, Jali dan Bahar yang berbaju gamis putih dan berigal mendayung perahu hendak merambat berhampiran dengan pantaran rumah Pak Sahak. Daus, pemuda lebih tua itu pun berdiri sambil mengusai-usai rambat. Pak Sahak dan isterinya memerhatikan pakaian pemuda-pemuda itu. Macam usul orang Arab mamanya, kata Pak Sahak. Au bapanya, jawab isterinya. Sementara anak-anak mereka berpandangan sambil tersenyum.
Daus melebarkan rambat sambil berkata, "Ya Ali, ya Fatimah, hayunna rambuka." Yang bererti, "Ya tali, ya timah, aku hayunkan engkau terbuka." Pak Zahak yakin bahawa pemuda-pemuda itu orang-orang Arab. Barangkali orang-orang Arab yang baru sampai ke kampung Ani mamanya, kata Pak Zahak kepada isteri untuk meminta kepastian. Barangkali juga bapaknya, tip isterinya. Apabila rambat itu ditebarkan oleh Daus, Daus pun memberi arahan kepada Jali dan Bahar untuk mengundurkan perahu. Tiba-tiba Daus terasa yang rambatnya tersangkut lalu dia berkata, "Wal malikus sakut," yang bererti rambat tersangkut. Apabila mendengar kata Daus itu, Jali yang duduk di bujang perahu itu pun berkata, "Salam alimu," katanya kepada Bahar yang bererti salami olehmu. Apabila mendengar kata-kata Jali itu, Bahar pun menjawab, wattaqu ya buaya, yang bererti aku takut buaya. Mendengar kata-kata Jali menjadikan Pak Zahak lebih yakin yang mereka itu adalah orang Arab. "Nah, benar memangnya orang Arab," kata Pak Zahak. "Dengar dulu baik-baik," kata isterinya untuk mendapat kepastian. Pak Zahak semakin berminat mendengar perbualan pemuda-pemuda itu. Anak gadis Pak Zahak sangat gembira. "Nah, sah mereka itu orang Arab mamanya. Kali ini sampai tahajatku," kata Pak Zahak kepada isterinya dengan gembira. Pak Zahak pun memanggil pemuda-pemuda itu dengan tidak berfikir panjang dan menyuruh mereka memanggil imam. Pada malam itu juga, pemuda-pemuda itu diijab kabulkan dengan anak-anaknya. Beberapa bulan kemudian, Pak Zahak menyadari yang dia telah tertipu. Dia pun menginsafi segala kesilapannya, bahawa jodoh dan pertemuan untuk seorang hamba Allah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Manusia boleh merancang, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menentukan segala-galanya. Jadi itu saja cerita saya. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Selamat tinggal kawan-kawan.